Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda bersama saya Fatin, saya Cincau. Okey, saya nak tanya anda pernah tak alami situasi macam ni dekat rumah? Perlu mop lantai banyak kali di rumah dan mop tu tak sempat kering pun. Basah je, guna basah. Pernah tak? Tak kiralah sama ada mop tu pada robot ataupun mop yang biasa. Kesannya, mop akan berbau hapak dan paling teruk tumbuh kulat dan juga bercendawan. Persoalannya kan, ada tak peranti yang boleh selesaikan masalah tu? Baru-baru ni, saya berpeluang menggunakan robot vacuum Dreamybot W10 Pro self-cleaning robot vacuum and mop selama 2 minggu. Robot ni ada banyak ciri yang menarik. Yang paling hebat ialah ia dikatakan boleh bersihkan mopnya sendiri dan keringkannya sendiri. Jadi, saya nak kongsikan kepada anda sejauh mana berkesannya ciri ini dan ciri lain yang unik pada robot ini. Pertama sekali saya nak kongsikan dulu ada apa dalam kotak Dreamybot W10 Pro. Ada 8 item yang saya dapat. Pertama ialah robot. Kedua, self-wash base ataupun dok pengecas. Ketiga, bersisi untuk diletakkan di bawah vacuum. Keempat, 2 alas mop. Material dia ni macam bulu kapet. Kelima, berus pembersih kecil untuk bersihkan berus vacuum. Keenam, berus pembersih besar untuk bersihkan dok pengecas. Ketujuh, kabel kuasa dan yang ke-8 ialah buku manual. Sekarang saya nak ceritakan tentang fizikal robot. Robot ni bentuk dia D. Jadi bentuk ni memang sesuai lah untuk vacuum tepi dinding. Kemudian bahagian atas robot ada 3 butang untuk kawal robot kalau anda tak nak guna app. Ada butang untuk arahkan dia balik ke dok pengecas, butang kuasa dan yang ketiga ialah butang spot cleaning, pembersihan setempat. Yang bulat kat atas robot ni adalah laser distance sensor. Bahagian depan vacuum ada AI visual sensor dan 3D TOF sensor. Depan ni juga ada bumper tau. Kalau langgar perabot tak adalah perabot rosak. Belakangnya ada pembesar suara. Okey, bahagian dalam pula ada satu bekas sampah sebesar 450 ml. Bawah robot pula ada satu tayar di depan, satu tayar kecil di belakang dan 2 tayar utama. Kemudian ada satu berus utama yang panjang, satu berus di tepi beserta 2 tempat untuk letakkan pad mop. Lepas tu, bawah ni ada 6 cliff sensor. Untuk self-wash base yang turut berfungsi sebagai dok pengecas, atasnya ada satu panel kawalan. Dekat sini ada butang untuk bersihkan vacuum. Kalau anda nak buat manual, bolehlah tekan sini. Tapi sebenarnya tak payah pun. Kawal je guna aplikasi. Kemudian, ada skrin paparan untuk tengok aktiviti vacuum dekat dalam ni. Dia tengah charge ke, bateri dia berapa, tengah cuci mop ke, semua boleh tengok dekat skrin ni. Lagi satu butang adalah untuk arahkan robot balik atau keluar bersihkan lantai. Kalau tiba-tiba bateri telefon anda habis dan nak robot bersihkan lantai, tekan je lah butang kat sini untuk suruh robot keluar. Senang. Dekat dalam pula ada 2 tangki. Satu untuk air bersih sebesar 4.5 liter dan satu lagi 4 liter tangki air kotor. Dekat depan, belah bawah ni adalah tempat vacuum. Dia charge dan bersihkan mop kat sini. Belakang dok pula ada satu ruang untuk kabel kuasa. Sebelum gunakan Dreamybot W10 Pro, saya perlu sambungkannya pada aplikasi Xiaomi Home. Dengan gunakan aplikasi, saya boleh tengok lokasi robot berada dalam masa nyata melalui peta yang dipaparkan. Saya boleh pilih nak vacuum saja atau mop saja atau vacuum dan mop serentak. Untuk vacuum, ada 4 mod sedutan tersedia iaitu quiet, standard, strong dan turbo. Bunyi sedutan untuk setiap mod ni dia berbeza tau. Mod quiet bunyi dia perlahan. Sesuai lah kalau nak guna pada permukaan lantai. Kalau mod paling tinggi iaitu turbo bunyinya bising sesuai untuk bersihkan kapet. Sebelum mulakan pembersihan, saya lepaskan robot dahulu untuk bergerak ke seluruh rumah bagi mencipta peta kawasan yang boleh dibersihkan. Masa dia memeta, saya dapati yang robot ada langgar sikit perabot rumah saya. Contohnya kaki sofa dan kaki meja makan. Tapi disebabkan ada bumper pada bahagian depan robot, jadi pelanggaran tu tak bagi kesan pun kat robot dan perabot. Bila dia dah kenal pasti peta, dia tak ada dah langgar-langgar. Kalau ada barang atas lantai pun dia boleh elak. Contohnya bantal ataupun baju yang belum lipat. Cuma sebaiknya kemaslah dulu lantai sebelum mula vacuum supaya vacuum dapat pergi semua permukaan untuk dibersihkan. Dengan vacuum ni saya dah cuba bersihkan
dengan dua jenis permukaan iaitu lantai licin dan juga kapet. Untuk lantai, dengan sekali lalu je, robot ni boleh bersihkan kotoran macam pasir, oat dan benang. Walaupun kotoran ada dekat tepi dinding, robot ni tetap boleh bergerak rapat di dinding untuk bersihkan kotoran tu. Jadi, rekaan robot berbentuk D ni memang membantu untuk bersihkan tepi dinding atau tepi pintu rumah. Selain tu, masa vacuum juga robot ada tersekat di bawah kursi makan, tapi dia berjaya keluar sendiri. Pandai kan? Untuk kapet pula, robot berjaya bersihkan sampah kecil, contohnya serbuk biskut dan pasir. Satu pusingan je dah bersih. Cuma masa robot nak naik atas kapet dari lantai licin, dia ada tersangkut. Jadi robot kena cuba sampai 3 kali lah untuk naik atas kapet. Saya tak pasti ni sebenarnya faktor kapet saya tebal ataupun masalah robot tu sendiri. Sebelum ni, masa saya review robot vacuum yang ada fungsi mop iaitu D-Bot T9 dan Mi Robot Vacuum Mop 2, robot tu bawa sekali tangki air dengan dia untuk bersihkan lantai. Tapi, DreamyBot W10 Pro ni tangki air dia dekat dalam self wash base. Jadi robot akan basahkan alas mop dulu sebelum keluar pergi mop lantai. Mula-mula saya macam ragu-ragu lah juga. Boleh ke mop ni kekal basah untuk mop lantai? Tapi dia macam kita mop biasalah. Dekat rumah kita basahkan dulu mop tu, lepas tu baru kita pergi mop dekat tempat lain. Betul kan? Sebelum mop, saya boleh tetapkan kelembapan mop yang saya nak melalui aplikasi. Ada 3 tahap kelembapan iaitu slightly dry, moist dan wet. Kalau lantai tak kotor, anda bolehlah pilih slightly dry. Kalau lantai kotor, ada kesan tapak kaki, baik pilih mode wet supaya alas mop tu betul-betul basah. Sepanjang saya gunakan DreamyBot W10 Pro, saya selalu hidupkan mode wet supaya alas mop betul-betul basah. Saya tak puas hati tau kalau mop tak basah. Rasa macam robot ni dia lap je. Kotoran yang berjaya mop cuci dengan mode wet ialah coklat, minyak, jus dan kicap. Dia tak adalah sekali lalu je terus bersih. Tak. Robot ni kena lalu banyak kali jugalah nak bersihkan lantai. Tapi kesan dia memang bersih tau. Kalau kotoran yang melekat sangat macam magic colour tu, itu robot tak dapat hilangkan. Dia sekadar pudahkan je. Jadi saya kena hilangkan sendiri. Masa bersihkan lantai juga, saya boleh tetapkan robot kembali ke dock untuk cuci pad dia pada setiap 5, 10 atau 15 meter persegi. Kemudian dia akan keluar balik untuk teruskan pembersihan. Saya selalu tetapkan setiap 5 meter persegi je terus supaya kotoran dekat pad tu tak berkumpul banyak dan tak dibawa ke tempat lain pula. Kemudian, robot ni ada ciri carpet recognition. Dia boleh kenal dan elak kapet. Saya aktifkan ciri ni masa guna mop. Masa guna ciri ni, robot ada lalu tepi kapet tapi alas mop langsung tak kena kapet. Jadi, kapet tak basah. Tapi lantai dekat tepi kapet tu tetap dibersihkan. Pandai betul. Bila dah selesai mop, robot akan balik dekat dok pengecas untuk bersihkan pad. Dia automatik tau. Jadi saya tak payah tetapkan apa-apa pada app atau tekan apa-apa butang pada dock. Hasilnya, pad mop betul-betul bersih. Bila saya cuba basuh mop pad yang dah dibersihkan dalam dock, memang tak ada air kotor yang keluar. Lepas selesai cuci pad mop tu, ia akan dikeringkan menggunakan udara panas di dalam dock sebelum robot dicas semula. Saya ada rasa pad mop tu lepas dikeringkan, ia tak adalah kering macam baju yang baru keluar dari dryer. Dia masih lagi lembap. Jadi lebih baik buka pad mop dari vacuum dan keringkan kat mana-mana. Kalau biarkan je dekat dalam dock, takut pula dia berbau kan. Air dalam tangki air kotor pun saya buang terus lepas mop dibersihkan. Sebab kalau biar, air dia bau busuk sangat. Saya suka sangat bila DreamyBot W10 Pro bersihkan rumah saya sebab hasilnya memang puas hati. Kapet yang penuh dengan serbuk biskut tu boleh bersih sampai nampak cantik. Kuasa sedutan dia sangat bagus. Cumanya bekas sampah dalam robot ni sangat kecil. Jadi kalau lantai penuh sampah, saya kena berhentikan robot dulu, kemudian kosongkan bekas sampah tu, kemudian baru biarkan robot sambung bersihkan semula. Mop dia juga berfungsi dengan baik. Memang senanglah, saya tak payah dah mop rumah dengan fungsi yang ada ni. Tugas saya cuma buang air kotor dia je. Tangki air dia pun besar, cukup untuk rumah saya yang berukuran kira-kira 900 square feet. Robot boleh bersihkan lantai 3 pusingan dan bersihkan mop 3 kali. Memang senang kerja saya, tak payah buat air sabun banyak kali. Tapi kelemahan yang saya nampak adalah fungsi udara panas di dalam dock. Udara dia tu macam tak panas sebab bila saya keluarkan mop tu, dia masih lagi lembap.
Saya kalau nak keringkan mop tu betul-betul, saya kena buka dia, letakkan dekat tempat lain supaya dia betul-betul kering. Kemudian robot ni tak disertakan dengan cecair pembersih. Macam saya review Dreamy H11 Max dulu, vacuum tu disertakan dengan cecair pembersih tau. Tapi robot ni tak ada pula. Kemudian, harga robot ni keras. Harganya RM3,999. Kalau anda ada bajet, anda bolehlah beli. Sebab dengan kehebatan yang dia ada, saya rasa berbaloi untuk dapatkannya. Robot ni sesuai untuk anda cari kalau anda sedang cari robot yang ada fungsi mop, boleh elak halangan, yang pandai bezakan permukaan lantai licin dan juga kapet. Dia tak akan bagi anda masalah kapet basah ataupun perabot rosak. Itu yang kita nak. Ia sangat berbaloi untuk anda dapatkan kalau anda sibuk bekerja, tak ada masa nak bersihkan lantai rumah dan rumah besar. Dibandingkan dengan Dibot Tina yang saya pernah review dulu, harga asalnya sama iaitu RM3,999. Kuasa sedutan dengan mop dia hebat, tapi dia tak boleh bersihkan mop dia sendiri. Jadi, lagi berbaloi lah dapatkan Dreamy Bot W10 Pro ni. Dibandingkan pula dengan Mi Robot Vacuum Mop tu, harganya jauh lebih mampu milik iaitu RM1,099. Tapi fungsi mop dia tak seronok. Dia macam lap lantai je. Air sabun pun tak boleh masukkan dalam bekas air sebab nanti mop akan tersumbat. Jadi, Dreamy Bot W10 Pro jauh lebih hebat. Jika anda berminat untuk dapatkan Dreamy Bot W10 Pro, anda boleh belinya melalui pautan yang saya sediakan di bawah. Baiklah, jika anda mempunyai persoalan atau komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatih, ciao. Kita jumpa lagi. Bye-bye.